بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, yang mana Allah Ta'ala kurniakan satu kelebihan, satu kurniaan yang mungkin tidak diperolehi oleh orang lain, iaitu kurniaan mempelajari Al-Quran ataupun bertadabbur Al-Quran, selain daripada dikurniakan kesihatan yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan kesihatan ini tuan-puan adalah satu perkara yang tidak boleh ataupun sukar untuk dibeli dengan wang ringgit. Kalau kita sakit, Masya Allah, kadang-kadang nak bayar keluarkan duit tu memang agak sukar ataupun tak mampu Ustaz. Tapi Allah Ta'ala berikan kita kelebihan. Seperti biasa bersama dengan kita hari ini adalah Ustaz Tarmizi kita. Saya confuse sedikit lah. Alhamdulillah. Ustaz Tarmizi kita, apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Masya-Allah. Hari ini Alhamdulillah. Hari ini macam gabungan hijau kuning. Hijau kuning ini. Macam Kedah. Pulun Kedah. Okay. Jangan marah. Jangan marah orang negeri lain. Hari ini ada gabungan hijau kuning, iaitu gabungan antara qari dan juga tadabbur pentadabbur kita. Mudah-mudahan kita dapat meneroka halaman daripada 554 daripada surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Munafikun. Tapi sebelum kita membaca ataupun mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa ringkas, iaitu yang pertamanya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita terus masuk kepada halaman 554 ini, kita bacakan dahulu sinopsis kita, iaitu pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 kita akan meneroka kewajipan menunaikan solat Jumaat dan dibolehkan meneruskan aktiviti setelah menunaikannya, iaitu menunaikan solat Jumaat. Manakala dalam ayat yang pertama hingga ayat yang keempat daripada surah Munafikun, kita akan tengok sifat dan ciri-ciri orang munafik yang paling buruk dalam penilaian syarak. Ini peringatan oleh Allah Ta'ala. Menarik sebenarnya kalau kita boleh kaitkan antara surah Al-Jumu'ah ni tadi dengan surah Al-Munafikun, insya-Allah. Jadi hari ini ada dua surah. Menariknya ada surah hari ini perbincangan kita. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita, mari sama-sama tuan-puan, sama-sama ni maksud saya kita sama-sama baca, bukan Ustaz Tar saja yang baca, kita semua sama-sama baca ayat daripada surah Jumu'ah ini, insya-Allah, daripada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita masih diberi kurniaan kesempatan. Hari ini hari Ahad, ada setengah-setengah daripada sahabat-sahabat kita bercuti hari ini. Fadil Prof. Berehat seketika. Moga-moga dapat mengisi kata orang banting quality time, Masya-Allah, quality time. Masa yang berkualiti itu bersama dengan Al-Quran, bersama keluarga. Seketika sebelum Zuhur, mari kita bersama dengan Al-Quran, seperti mana kata Fadil Prof tadi, kita baca sama-sama. Dan hari ini ayat yang subhanallah selalu kita baca dan selalu kita dengar. Dan nanti pada ayat yang ke-11 nanti kita akan jumpa dua kalimah, iaitu aulah wa nim faddu, iaitu iltiqa as-sakinain. Ada nun kecil dekat bawah tu, nun ada bagi nama nun wiqayah dan sebagainya. Nanti kita hati-hati dekat situ, aulah wa nim faddu.
ayat yang terakhir surah Al-Jumu'ah. Ayo tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah, kita mulakan bacaan kita ayat 9, 10, 11 akhir surah Al-Jumu'ah dengan bacaan murattal nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu, yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi ayat ini sebenarnya tuan-puan adalah peringatan daripada Allah Ta'ala tentang kefarduan ataupun keperluan, kefarduan, kewajipan untuk kita menunaikan solat Jumaat. Dan ini adalah perkataan yang diambil bersempena dengannya, yang menyebabkan para ulama menyebut ataupun dinamakan surah ini juga sebagai suratul Jumaah. Dan yang menariknya sebenarnya perbincangan kalau kita tengok sebelum ini, dia ceritakan tentang sikap orang Yahudi, Ustaz, sikap orang Yahudi yang tidak mempraktikkan apa yang telah diturunkan kepada mereka daripada kitab Taurat. Lalu Allah Ta'ala mengajak orang-orang yang beriman
Kalau kita orang yang beriman, apabila Allah Ta'ala panggil untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka hendaklah kita fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kamu untuk mengingati Allah dan meninggalkan segala urusan dunia. Meninggalkan segala urusan dunia. Yang ini perkaitannya, ada sedikit perkaitan tentang sikap orang Yahudi yang tidak mempraktikkan apa yang telah diturunkan, diwajibkan kepada mereka daripada kitab Taurat. Maka untuk orang yang beriman, Allah Ta'ala ajar agar supaya kita mempraktikkan segera mengingati Allah apabila kita diperintahkan melakukan sedemikian. Baik, sedikit di sini ada huraian mengenai tentang perkataan Jumu'ah ataupun hari Jumaat. Hari Jumaat ini tadi, kalau kita tengok sebenarnya tuan-puan, Allah Ta'ala dalam surah ini disebutkan tentang perkataan Jumu'ah ataupun Jumaat. Hari Jumaat, orang Melayu panggil hari Jumaat, yang mana Al-Imam Baghawi menceritakan perkataan kalimah Jumu'ah ini diambil daripada kerana hari itu dihimpunkan segala kejadian. Yang ini yang disebutkan oleh Al-Imam Baghawi. Dia kata waqtalafu fi tasmiyati hadza al-yaum Jumu'ah. Para ulama berselisih pendapat kenapa dinamakan hari Jumaat. Ada yang katakan kerana innallaha ta'ala jama'a fihi khalqu Adam alaihi salam. Kerana Allah Ta'ala menghimpunkan Jumaat itu ataupun jamaah itu menghimpunkan, menjadikan Nabi Adam pada hari tersebut. Ada yang kata Allah Ta'ala menghimpunkan seluruh makhluk pada hari Jumaat dan sebagainya. Tetapi yang menarik apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir kata Rasulullah sendiri pernah tanya kepada Sayyidina Salman. Dia tanya kepada Sayyidina Salman, "Ya Salman, ma yaumul Jumu'ah?" Wahai Salman, apakah itu hari Jumaat? Lalu Salman pun kata, "Manalah aku tahu." Salman kata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah lebih tahu daripada aku. Lalu Rasulullah kata, "Yaumun jama'a fihi abukum." Hari yang mana akan dihimpunkan ataupun telah dihimpunkan ayah-ayah kamu, bapa kamu dan sebagainya. Dan dikatakan juga hari Jumaat ini adalah hari perhimpunan buat umat Islam, kerana di Madinah ketika itu kaum Yahudi mempunyai harinya tersendiri, iaitu orang Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari kebesaran mereka. Dan begitu juga dengan orang Ansar, ada hari Ahad buat hari mereka. Lalu orang-orang Arab ataupun orang-orang Madinah menjadikan hari Arubah, hari asal, dikatakan hari asal nama hari Jumaat ni hari Arubah. Faja'aluhu yaumul Arubah yaumal Jumaah. Mereka menjadikan yaumul Arubah itu tadi hari Jumaat. Fajtami'u ila As'ad bin Zurarah. Mereka berhimpun di rumah As'ad bin Zurarah, lalu mereka menunaikan salat pada hari Jumaat, hari yang dikatakan hari kebesaran umat Islam tersebut. Jadi kat sini kita tengok ada sedikit perbincangan mengenai tentang perkataan Jumu'ah ataupun Jumaat, yang mana dikatakan hari yang dihimpunkan segala makhluk, hari yang dijadikan Allah Ta'ala Nabi Adam, dan kemudian hari besarnya buat umat Islam yang berhimpun umat Islam pada hari tersebut, berbanding dengan orang Yahudi dan orang Nasrani yang memilih hari Sabtu dan hari Ahad. Dan kemudian ada perkataan fas'au. Perkataan fas'au di sini kalau kita tengok Ustaz Tarmizi, disebutkan di sini fas'au maknanya bersegera. Bersegera ni macam berlari juga. Is'a macam berlari macam tu. Tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan kalau kamu idza uqimatus salah, kalau kamu ni telah dipanggil untuk mendirikan salat, ada iqamah dan sebagainya, Rasulullah kata fala ta'tu tas'aun. Rasulullah kata jangan datang berlari. Jangan datang berlari. Jadi kat sini ada perbezaan penafsiran sedikit. Kalau kita tengokkan kat sini Allah Ta'ala kata fas'au ni macam bersegera pula, bersegera mengingati Allah. Tapi dalam hadis Rasulullah kata fala ta'tuha tas'un, jangan kamu datang dalam keadaan bersegera berlari dan sebagainya. Yang ni yang ditafsirkan oleh sebahagian ahli tafsir. Perkataan fas'au ini adalah bersegera dari aspek penjiwaannya, maknanya apabila dipanggil tu bersegera. Tetapi apabila datang secara fizikal, datang dalam keadaan tenang. Bukan terkocok-kocok, berkocok-kocok betul bukan terkocok-kocok, nanti tertinggallah apa benda yang sepatutnya ambil wuduk, sepatutnya sempurna, dah tertinggal rukun ataupun keperluan tu tadi. Kalau kampung saya panggil gaduh. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Orang kampung hijau kuning ni lok-lak. Tenang. Jangan kalut. Kita datang dengan tenang. Dan menariknya di sini Allah Taala ikat, maknanya fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Segera ingat Allah dan tinggalkan perniagaan. Yang ni yang kadang-kadang kita
dalam masa solat Jumaat pun ada lagi orang kata ada urusan transaksi. Sepatutnya tidak boleh. Maknanya Allah Taala suruh fokuskan pada hari Jumaat adalah fokus ataupun pada ketika solat Jumaat tersebut fokus untuk menunaikan ataupun mengabdikan diri kepada Allah. Yang ini yang berlaku yang Allah Taala tegur, yang kalau kita tengok sebenarnya dia berkaitan dengan ayat yang seterusnya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau dah selesai solat Jumaat, maka boleh diteruskan beredarlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki daripada kurniaan Allah. Cuma saya suka juga perkataan fas'au ni tadi, agar kita sama-sama ingatkan balik umat Islam kembali untuk, bukanlah kembali maknanya segera ataupun merancakkan lagi solat jemaah dan Jumaah ni di masjid. Kerana pada pandangan ataupun pemerhatian sebahagian daripada kita, kerana dah lama sangat PKP 2 tahun, ada yang mula memandang ringan soal solat Jumaat ni. Dia kata tak apalah, dulu dah pernah PKP, tak payah pergi solat Jumaat, ada urusan, dia kata. Seronok pula dia kata. Dah seronok pula duduk di rumah macam tu. Jadi yang ni tak kena. Yang ni tak kena. Sepatutnya ini yang kita kena tegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, man taraka thalatha Jumat, siapa yang meninggalkan solat Jumaat secara 3 kali berturut-turut tahawunan dengan mengambil ringan terhadap perkara tersebut, taba'allahu ala qalbi, Allah Taala tutup hati dia. Kita tak nak Allah Taala tutup hati kita. Jangan sampai kita tinggalkan solat Jumaat ataupun memandang ringan terhadap solat Jumaat. Ayat yang ke-10 Allah Taala membenarkan kita. Tadi Allah Taala suruh tinggalkan perniagaan, lepas solat pergilah nak buat apa pun. Jangan buat perkara yang haram sajalah. Allah Taala kata fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tapi dalam kita mencari rezeki itu pun wazkurullaha katsira. Dalam kita mencari rezeki, jangan sampai kita lupa mengingati Allah sehingga kita terlepas batasan-batasan yang perlu kita jaga dalam syarak. Sebab tu dalam sebuah hadis Imam Ibn Kathir ada sebut tentang doa masuk pasar. Maknanya ketika kita nak melakukan urusan jual beli pun ada Rasulullah ajarkan doa kepada para sahabat agar dalam urusan dunia pun kita tidak melupakan Allah Taala. Dan dalam ayat yang terakhir, ayat terakhir ni kena pegang kuat-kuat tuan-puan, kerana dia ada berlaku satu insiden yang pada pandangan saya menyayat hati. Insiden yang menyayat hati kerana Allah Taala menegur orang beriman. Allah Taala kata wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu meninggalkan engkau berdiri keseorangan ni tadi. Tarakuka qa'ima. Seakan-akannya tuan-puan bayangkan, maknanya situasi ni berlaku pada zaman Rasulullah. Rasulullah tengah bagi khutbah, tiba-tiba datang barang dagangan, kafilah dagangan daripada luar. Orang yang sedang dengar khutbah tu lari meninggalkan Rasulullah. Allah, saya tak boleh nak baik. Tak boleh nak bayangkan macam mana meninggalkan Rasulullah berdiri keseorangan. Sebahagian riwayat menyatakan tinggal 12 orang sahabat sahaja. Tinggal 12 orang daripada yang ramai-ramai itu tadi. Tinggal 12 sahaja. Sebab tu ada pandangan yang menyatakan solat Jumaat boleh 12 orang. Sebab yang tinggal ketika itu hanya 12 orang sahabat sahaja. Ada pandangan daripada mazhab tertentu dia benarkan 12 orang tak cukup, ramai pun tidak mengapa. Ada yang kata kena 40 juga dan sebagainya. Tetapi insiden ni berlaku pada zaman Rasulullah ditinggalkan keseorangan sedemikian sehingga Allah Ta'ala tegur. Yang ni Allah Ta'ala patrikan di dalam Al-Quran. Ada yang kata itu adalah kafilah dagangan Abdul Rahman bin Auf. Dalam tafsir Ibn Kathir ada sebut itu adalah kafilah dagangan Abdul Rahman bin Auf. Ada yang kata itu adalah kafilah dagangan daripada Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ni seorang sahabat yang handsome, yang diceritakan oleh para sahabat. Jadi kat sini kita nak ceritakan kepada tuan-puan bagaimana keadaan boleh berlaku pada zaman Rasulullah, di mana keadaan kalau kita tengokkan sepatutnya sebenarnya umat Islam ketika itu fokus kepada melakukan amal ibadah, tetapi apa yang berlaku, mereka meninggalkan Rasulullah sehingga Allah Taala menegur sikap mereka ini dan akhirnya mereka meninggalkan Rasulullah dan Allah Taala menegur sikap mereka tersebut. Dan di sini ada satu pengajaran yang penting yang suka untuk saya kongsikan juga kepada tuan-puan, sebenarnya bagaimana Rasulullah sekalipun ditinggalkan manusia. Mana ditinggalkan oleh manusia, baginda dia cekal kalau kita kalau kita mengajar kat masjid tu ustaz, tinggal 2-3 orang aja. Dia kata banyak tiang. Banyak tiang lagi daripada orang. Betul ustaz. Kalau dia kira tiang tu banyak lagi tiang daripada orang yang datang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
walaupun ditinggalkan manusia, baginda masih lagi cekal. Subhanallah. Kalau dalam konteks kita pada hari ini, kita sebarkan kebaikan, kita tulis kebaikan dalam media sosial, Facebook, Instagram, orang tak like ataupun orang tak share, tidak mengapa, kerana Allah Ta'ala menilai. Yang paling penting kita sampaikan macam mana Rasulullah sampaikan, macam mana Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana bacaan kitab Musnad Ahmad tu, dia kata ada 3 orang je anak murid dia. Allahu Akbar. Tapi dia tetap terus meneruskan pengajian dia, tidak jemu untuk menyampaikan kebaikan. Rasulullah walaupun telah ditinggalkan ketika itu, tetap teguh untuk menyampaikan khutbah dan dakwah baginda Nabi SAW. Baik, ini adalah sedikit kesimpulan ataupun perbincangan tadabbur daripada 3 ayat terakhir daripada surah Al-Jumu'ah. Mari sama-sama tuan-puan kita masuk kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, insya-Allah. Apakah dia perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu taba'a. Perkataan taba'a ini maksudnya mengunci ataupun menutup, yang mana perkataan ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Sebanyak 11 kali, yang kalau kita tengok daripada halaman 554 ini, ianya disebut dalam ayat yang ketiga daripada surah Munafikun, fatubi'a ala qulubihim, maknanya hati mereka telah tertutup. Dan ini juga sebenarnya kita telah bincangkan tadi dalam perkataan ataupun dalam hadis Nabi, yang mana orang yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali, taba'allahu ala qulubihim, Allah Ta'ala akan menutup pintu hati mereka. Yang ni kita tak nak tuan-puan. Kita berharap mudah-mudahan kita adalah orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan perkara lahwan. Kalau kita tengok kat sini, tijaratan, perkara yang menyebabkan manusia ni meninggalkan Allah Ta'ala adalah kerana duit perniagaan mereka, ataupun lahwanin, ataupun perkara yang sia-sia. 2 perkara ni Allah Ta'ala tegur. Yang ni 2 perkara ni kita kena ingat, jangan kehidupan dunia kita, duit kita melalaikan kita daripada Allah Ta'ala. Jangan perkara yang sia-sia, lahwanin. Lahwan ni tadi, permainan dunia ini menyebabkan kita menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini adalah sesi perbincangan kita yang pertama daripada 3 ayat terakhir suratul Jumaah. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, baca, faham dan amal, insya-Allah. As-salatu imanuddin. Solat itu tiang agama. Kalau kita perhatikan terutamanya kaum-kaum ayah ataupun kaum lelaki kan, setiap hari Jumaat itulah orang kata saat perkumpulan kita, mendengar pesanan nasihat daripada khatib yang menyampaikan khutbah. Jadi sayugialah kalau kita dapat luangkan masa betul-betul kita perhatikan, kita datang, kita hadir kan. Ada yang Prof, ada sahabat ceritalah dulu dekat ada kawasan satu tempat ni, dia buat macam cop pasport. Dia kan 3 kali tadi kan. Dia pergi sekali minggu ni, lepas tu minggu depan tak pergi, minggu lagi satu tak pergi, dia kata tak lebih 3 kali. Dia pergi renew balik, pergi balik solat. Lepas tu tak pergi lagi 2 kali. Jadi ada juga yang macam tu. Dulu-dululah. Sekarang saya rasa kesedaran dah ada berubah. Moga-moga kita terus dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang hatinya senantiasa terikat, senantiasa rasa rindu nak hadir ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Masjid surau kan. Datang Zuhur, balik sembahyang Zuhur dah ingat nak pergi asar dah. Balik baru sampai ke rumah, asal duduk sekejap. Jangan nak siap nak pergi maghrib pula. Allah, alangkah beruntungnya, alangkah bertuahnya. Kita semua sama-sama kita doa pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum Al-Fadhil Prof sambung surah Al-Munafiqun, mari kita nak tengok seketika apakah perkongsian tajwid kita pada hari ini. Mari kita sama-sama saksikan, iaitulah menyempurnakan
sebutan huruf Ain dalam ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Sadaqallahul azim. Itu fokus kita, iaitu pada pertama huruf Ain yang berbaris, fas'au. Fas'au, satu. Dan yang kedua huruf Ain yang berbaris juga, tapi kerana kita waqaf maka kita matikan dia, kita sukunkan dia. Wa dzarul bai'. Baik, pertama kita kena kenal pasti dulu Ain itu dekat mana tempat keluar dia. Huruf Ain di mana tempat keluar dia? Dalam rongga kerongkongan kita ini ada 3 stesen, kan? Maka huruf Ain dia terletak di tengah halqum kita, di tengah huruf Ain dan juga huruf Ha. Huruf Ain dan juga huruf apa? Huruf Ha. 2 huruf dekat tengah halqum kita. Jadi kita kena kenal pastilah. Kita kena latih, kita kena cari, kita kena cuba. Fas'au, au. Kalau kita tolak ke bawah dia jadi hamzah. Fas'au, fas'au. Dia nak yang tengah. Fas'au, fas'au. Wa dzarul bai'. Itu Ain. Ada orang yang antaralah yang mahir sebut Ain ni memang orang hijau kuning lah, antaranya orang utara. Ayak, lolak, ketegak, apa lagi, kan, lolak, maknanya dia mahir semua huruf Ain. Contoh, jangan marah lah, contoh saja. Jadi itu 2 kalimah yang kita nak belajar ini ataupun ulang kaji. Fas'au wa dzarul bai'. Jadi kena latih, moga-moga dapat kita menambah baik bacaan kita, insya-Allah taala. Selamat mencuba dengan guru-guru kita, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Tarmizi atas perkongsian tentang sebutan huruf. Itu penting, jangan jadi lok-lak tadi. Yang ni yang kita bimbang, takut nanti kan waktu cakap tu betul lah dia punya makhraj dia, tapi waktu baca Quran tak betul pula, jadi tak jadi pula ada. Jadi yang ni yang kita kena sama-sama perbaiki, insya-Allah. Satu ilmu ataupun pengetahuan yang sangat penting dalam kita mempraktikkan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Taala berdasarkan ataupun bagaimana seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk kepada surah yang seterusnya, iaitu suratul Munafiqun, iaitu menceritakan, Allah Taala menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Kalau dalam surah Jumuah, yang ni kita cuba kaitkan sedikit munasabah dia. Kalau dalam surah Jumuah tadi Allah Taala ceritakan tentang sifat orang Yahudi. Ada sifat orang Yahudi, mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah Taala cerita sikap Yahudi ni, dah diberikan mereka kitab tetapi mereka tidak mengamalkannya. Sedangkan orang beriman, Allah Taala kata fas'au ila dzikrillah, kalau dipanggil segera untuk mengingati Allah Taala. Sedangkan orang munafik pula dalam surah Munafik ini nampak macam ya nak ikut, tapi sebenarnya mereka tidak ikut. Allah Taala ceritakan pula satu jenis golongan yang lain, iaitu golongan yang menyatakan bahawa dia bersaksi beriman kepada Allah sedangkan mereka tidak beriman kepada Allah. Sebelum kita meneroka lebih lanjut mengenai tentang 4 ayat yang pertama daripada surah Munafikun, mari sama-sama tuan-puan kita baca dahulu sama-sama bersama dengan qari terkemuka kita ini, yang terkenal di seluruh dunia ni, Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. Allahu akbar, subhanallah. Terima kasih Al-Fatih Prof. Subhanallah, guru saya dulu subhanallah, Allahu akbar. Always smile lah. Senyum sokmo, subhanallah, sejuk kita. Tengok tak boleh jawab tu, tak rasa dah tak boleh jawab tapi senyum je. Allahu akbar. Alhamdulillah. Jadi kita nak sambung ibu-ibu ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, iaitu surah Al-Munafiqun. Masya-Allah. Surah demi surah, Prof. Terus meninggalkan, menuju kepada akhirnya. Allahu akbar. Moga-moga kita terus bersama dengan Al-Quran, walaupun dah habis nanti kita sambung ataupun kita mula lagi, kita dalami lagi, insya-Allah taala. Sama-sama kita doa. Surah Al-Munafiqun ayat 1 hingga 4, kita cuba bacaan murattal Hijaz, insya-Allah. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dan pada ayat yang pertama daripada surah Munafikun, Allah Taala berfirman, apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau benar-benar rasulnya, dan Allah sesungguhnya mengetahui bahawa engkau ialah rasulnya, serta menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka itu adalah pengakuan yang dusta. Maknanya di sini kalau kita tengok, sebenarnya Allah Ta'ala menceritakan ada satu situasi yang berlaku dalam kalangan ataupun bersama dengan Rasulullah, yang mana maknanya ada tiga pihak di sini. Orang munafik mengaku di hadapan Rasulullah bahawa sebenarnya dia beriman kepada Rasulullah, dan Rasulullah ada ketika itu, tetapi yang memberikan penjelasan ataupun yang memberikan pendedahan mengenai tentang keimanan mereka adalah Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala ceritakan kepada Rasulullah, wallahu yashhadu innaka la rasuluhu. Allah Ta'ala kata, kami menyaksikan memang sebenarnya engkau benar-benar rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Ta'ala bersaksi bahawa orang munafik ini adalah orang yang mendustakan ataupun pendusta ataupun mendustakan kamu. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai tentang surah Munafikun, ada sedikit perbincangan mengenai tentang latar belakang surah Munafikun ini. Surah Munafikun ini dikatakan diturunkan di Madinah secara
majoritinya ulama berpandangan sedemikian kerana memang kaum munafik hanya muncul ataupun muncul ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terzahir berlakunya ketika mana di Madinah. Dan dikatakan ayat ini berlaku adalah apabila berlakunya insiden-insiden yang menunjukkan kegairahan mereka untuk mengenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permulaan mereka nak kenakan Rasulullah tu daripada awal Rasulullah datang ke Madinah lagi. Waktu perang Badar mereka menghasut umat Islam agar jangan pergi berperang. Waktu perang Uhud mereka menghasut orang Islam supaya balik daripada peperangan. Bayangkan Rasulullah keluar bersama dengan 1000 tentera, orang munafik hasut sampai 200 balik-balik. Kemudian lepas daripada perang Uhud berlakunya perang Bani Khaybar dan sebagainya, kita tengok bagaimana munafik ini dia menjanjikan kepada bukan Bani Khaybar, Bani Nadir. Dia menjanjikan kepada Bani Nadir bahawa kami akan menghantar 2000 tentera kami. Tetapi bila dah janji macam tu, bila Rasulullah keluar tak jadi hantar pun. Dia orang ni main-main aja. Main-main saja. Mereka ini benar-benar seperti mana yang diungkapkan oleh Allah Taala, innahum lakadzibun ataupun innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang munafik ini adalah orang yang pendusta. Jangan kita terpengaruh walaupun kita bergurau, jangan kita terpedaya dengan sikap dusta ini. Nak bergurau pun sebenarnya kita tidak boleh bermain-main ataupun menipu terhadap sesuatu perkara tersebut. Dan dikatakan sebenarnya surah ini turun dalam peperangan Bani Mustalik yang berlaku sekitar tahun 6 Hijrah, sekitar tahun 6 Hijrah, yang mana sebenarnya ada pergaduhan berlaku antara kaum Muhajirin dan Ansar. Yang mana mereka dah duduk 6 tahun di Madinah, berlaku sedikit perselisihan antara Jahjah bin Mas'ud. Saya suka nama ni, Jahjah. Nampak macam pelik sikit namanya, Jahjah, dengan Sinan bin Wabar. Sinan bin Wabar, nama pun dua-dua agak aneh. Jahjah bin Mas'ud dengan Sinan bin Wabar berselisih ketika nak mengambil air di telaga Muraisi' kalau tak silap saya. Nak ambil air tu berselisih sehingga Jahjah ni tadi panggil kaum Muhajirin. Dia mengungkapkan balik syair-syair mereka. Begitu juga dengan kaum Ansar, panggil kaum mereka sehingga mereka dah mula nak bergaduh. Bila nak bergaduh ni tadi dileraikan oleh Rasulullah ataupun dileraikan oleh para sahabat, sehinggalah Abdullah bin Ubay bin Salul menyatakan lain raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Tengok nanti, dia kata, dia orang ni bergaduh memecah belahkan sesama kita, balik Madinah nanti kita akan keluarkan orang-orang yang hina ni tadi. Dia panggilnya kumpulan Rasulullah ni sebagai orang yang hina. Maknanya masya-Allah. Kalau dari aspek kita dah pernah bincang sebelum ni, cara Abdullah bin Ubay ni menghina Rasulullah sangat keji sebenarnya tuan-tuan, sehingga dia meletakkan Rasulullah ni lebih rendah Allah sampai menggunakan elemen air kencing pun ada. Maknanya dia kata, kenapa kau bawa air bekas Rasulullah Muhammad ni tadi, kenapa kau tak bawa air kencing aja? Macam tu gambarannya. Sikap yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Ubay ni tadi sangat kasar terhadap Rasulullah, tetapi Rasulullah masih menyantuni mereka. Ini background ataupun latar belakang, konsep ataupun kisah konteks asalnya bagaimana Allah Ta'ala sehingga menurunkan satu surah khas buat mereka. Allahu Akbar. Khas buat kaum ini kerana mereka melawan Allah Ta'ala, berpaling ataupun merancang belakang untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Yang ini kita akan tengok banyak sebenarnya dalam ayat-ayat Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala mencerca sifat mereka. Kemudian kita tengok ayat yang pertama, Allah Ta'ala kata, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Yang mana orang munafik ini apabila berdepan dengan Rasulullah, mereka menyaksikan diri mereka sebagai orang yang beriman dengan Rasulullah. Syahadah ini adalah perkara yang bukan hanya diungkapkan dengan mulut. Sebab tu saya suka untuk tampilkan contoh syahadah terbaik sebenarnya adalah syahadah Saidina Abu Bakar. Kerana dikatakan iman Abu Bakar ini lebih berat daripada iman sebahagian daripada para sahabat. Syahadah dia menyaksikan bagaimana dia dipijak oleh tentera Quraisy ataupun orang Quraisy ketika mempertahankan Rasulullah. Syahadah yang benar adalah syahadah yang menjemput keimanan para sahabat yang lain. 5 orang mubasysyirina bil jannah, 5 orang yang dijanjikan syurga ini semua menyaksikan beriman kepada Allah Ta'ala di tangan Abu Bakar. Ini syahadah yang sebenar, syahadah yang mempertahankan Islam, syahadah yang mengajak orang Islam memeluk ataupun orang lain memeluk Islam, syahadah yang memuliakan Allah Ta'ala. Ini syahadah yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar berbanding dengan syahadah kaum munafik ini tadi. Di hadapan Rasulullah dia berjanji macam-macam, orang kata berjanji langit
Langit dan bulan dan bintang, bukan langit, bulan dan bintang, tetapi di belakang Rasulullah dia tikam belakang ataupun dia merancang untuk menjatuhkan Rasulullah. Kemudian dalam ayat yang kedua Allah Taala menyebutkan dua sifat kejahatan orang munafik. Apa sifat mereka? Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Yang ni yang diceritakan oleh al-Imam Syekh Tantawi. Dia kata Allah Taala mendedahkan dua sifat buruk mereka, iaitu yang pertamanya adalah dia bersumpah dengan kejahatan. Ittakhadhu aymanahum junnatan, maknanya dia menipu. Depan Rasulullah tadi penyaksian dia pun menipu, yang ni pun dia menyaksi ataupun dia bersumpah, wallahi Muhammad, wallahi demi Allah Muhammad kami beriman kepada engkau. Dan dalam masa yang sama Allah Taala kata fasaddu an sabilillah, dahlah dia menipu Rasulullah, dia menghalang orang daripada jalan Allah. Ini adalah dua sifat yang mesti kita jauhi daripada diri kita. Jangan kita menjauhi, jangan kita menipu orang dalam apa sahaja perlakuan kita, dan jangan kita halang orang daripada menyertai jalan Allah. Yang ni kadang-kadang berlaku pada hari ini dengan diri kita. Kita kadang-kadang ni mungkin tak dapat sangat nak join program-program yang baik ni, tapi jangan menghalang orang pergi kepada rancangan-rancangan ataupun program-program yang baik. Kadang-kadang kita rasa macam ada rasa jealous sikit untuk tengok orang rajin pergi masjid ke. Jangan sampai ada sikap yang sedemikian. Kita bimbang kita ada sedikit ciri-ciri orang yang menghalang manusia daripada jalan Allah. Jangan kita halang orang daripada menyertai perkara-perkara kebaikan. Dalam ayat yang ketiga pula Allah Taala menceritakan tentang sifat mereka yang Allah Taala telah tutup hati mereka. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka ni menunjukkan macam mereka ni beriman tetapi sebenarnya mereka tidak. Kemudian ayat yang keempat ni ada sedikit pujian. Allah Taala kata wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu tengok mereka ni, kamu akan rasa kagum dengan susuk tubuh mereka. Yang ni yang disebutkan dalam Syekh Tantawi kata, Abdullah bin Ubay bin Salul ni orang ni handsome. Orang dia smart. Kalau kita tengok Abu Lahab pun orang dia smart. Orangnya handsome, tetapi dia tidak menggunakan nikmat yang Allah Taala berikan kepada dia untuk melakukan kebaikan. Sebab tu Allah Taala kata benda ni sia-sia. Maknanya kalau dah digunakan kehandsomean tu tetapi tidak menggunakannya, rugilah. Jadilah macam Ustaz Tarmizi kita. Masya Allah, dah lah handsome, suara pun sedap. Jadi dia menggunakan kelebihan yang ada pada diri kita ini untuk jalan kebaikan, insya-Allah. Jadi yang ayat yang keempat ni Allah Taala mengeji ataupun merendahkan sifat mereka. Mereka kalau tengok dilihat pada tubuh badan mereka, engkau akan tertarik dengan mereka. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau akan tertarik dengan mereka. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Macam tu dia manis kata-kata dia, tetapi rupanya sebenarnya dia mengajak kepada perkara yang tidak baik. Jadi ini adalah empat sifat ataupun empat perkara, empat ayat yang mendedahkan, menceritakan tentang ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang munafik. Yang pertama, mereka mendatangkan saksi palsu ataupun mendustakan Rasulullah, tapi dia seolah-olah mengaku yang dia beriman. Yang keduanya, ada dua sifat yang jahat disebutkan oleh Allah Taala tentang mereka dalam Al-Quran, iaitu mereka bersumpah dengan sumpah palsu dan mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Yang ketiga, Allah Taala telah menutup pintu hati mereka. Dan yang keempat, Allah Taala kata mereka ni tubuh badan mereka, kata-kata mereka baik, tetapi sebenarnya mereka adalah orang yang melawan Allah. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada hujung perbincangan kita. Sebelum mungkin kita akhiri pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu resolusi pengajian kita pada hari ini. Apa yang boleh kita amalkan daripada ayat yang halaman 554 ini, iaitu pertamanya adalah tentang meninggalkan urusan dunia dan segera menunaikan kewajipan dan memperbanyakkan mengingati Allah. Yang ini yang kita ambil daripada penghujung suratul Jumaah. Manakala pengajaran yang kedua pula adalah kita raih nikmat Allah dengan mengutamakan akhirat berbanding dunia. Ini juga disebutkan daripada surah Jumaah. Manakala yang ketiga yang boleh kita praktikkan, resolusi kita pada hari ini adalah dengan kita bimbing diri dan keluarga agar jauh daripada sifat dan perbuatan munafik. Itulah tadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sedikit pengajaran tadabbur kita daripada ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan bagi memberkati pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat praktikkan apa yang kita belajar, dan bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, kita sama-sama bacakan doa yang akan
dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Terima Ustaz. kasih kepada Prof. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah, dosa-dosa mak ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menjaga salat ya Allah. Jadikan kami semuanya ya Allah hamba-hambamu yang cintakan Al-Quran, cintakan ilmu Al-Quran, juga ilmu-ilmu yang mana membawa kami dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jauhkan kami daripada sifat-sifat orang-orang yang munafik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jauhkan kami ya Allah, jauhkan anak-anak kami, ahli keluarga kami daripada sifat-sifat itu ya arhamar rahimin. Hiasi kami dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa kita yang kita bacakan di dalam majlis Al-Quran yang penuh barakah ini, dan moga-moga juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa hidupkan hati kita untuk kita terus infak, wakaf, beri sumbangan, jariah dan sebagainya, dan salah satunya platform kita iaitu wakaf dan tabung gerakan Al-Quran, infak dan juga wakaf ummah, untuk kita teruskan legasi Al-Quran, untuk kita terus murnikan ataupun kita sampaikan Al-Quran, pengajian Al-Quran, dan juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan isi kandung Al-Quran. My Quran Time berhenti seketika saat ini. Jangan lupa untuk kita saksikan ulangan pada malam ini dan juga pada besok pagi, dan insya-Allah halaman berikutnya kita akan belajar sama-sama esok insya-Allah. Terima kasih Prof. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.